Okey, kita sambung 5.2.3 iaitu pengukuhan kuasa pengukuhan kuasa James Brooke. Muka surat 117. Okey, ini saya ringkaskan saya ambil penting je. Okey, pertama sekali adalah maksudnya adalah macam mana James Brooke boleh mengukuhkan kuasa dia dekat Sarawak. Macam mana orang tak boleh kalahkan James Brooke maksudnya. Okey, jadi yang pertama sekali adalah dia ada kekuatan tentera. Okey. Kekuatan tentera ni James Brooke mendapat bantuan daripada tentera laut British. Okey. Tentera laut British. Okey. Lepas tu mempunyai kapal perang HMS Dido. Okey. Yang berjaya menghancurkan sial orang Sarawak. Sedih. Suka hati je. Okey. Lepas tu yang kedua adalah berjaya menentang kebangkitan orang tempatan. Maksudnya ialah James Brooke ni dia ada satu persepsi kan, sebab dia tengok pakai orang Sarawak tu macam pelik-pelik kan. So dia anggap macam anggap orang tempatan sebagai lanun, kurang hajar betul kan. Kan tengok persepsi dia jahat. Isu ini dijadikan alasan untuk mendapatkan bantuan British. Kononnya dia nak, kononnya lanun-lanun ni bantuan pula. Kononnya lanun-lanun ni adalah mengancam keselamatan British so menjadikan alasan lah untuk dia mendapatkan bantuan daripada British. Okey. Tetapi terdapat pula sokongan daripada sebahagian masyarakat. Okey, seperti orang Melayu dan orang Iban. Okey. Adalah yang menyokong. Biasalah kan. Dia mesti ada beberapa segelintir yang akan menjadi pengkhianat. Macam itulah. Okey. Dan menyebabkan okey, pernah sekali James Brooke mengambil kesempatan. Sebelum tu saya nak ulang Ini adalah James Brooke tau. Okey, ini hanya James Brooke sahaja. Okey. Okey. So sebenarnya terdapat konflik di Mukah. Mukah tu nama tempat. Okey, di antara pengiran Matusin dengan pengiran Resat. Okey. Tidakkan Brooke menyokong pengiran Matusin telah memecahkan kekuatan masyarakat tempatan di Mukah. Okey. Maksudnya masyarakat jadi tidak bersatu padu lah sebab bergaduh antara satu sama lain kan. Jadi bila bergaduh, senanglah orang luar untuk masuk campur. Itu kalau awak tengok sejarah, benda yang sama je. Masyarakat yang berpecah akan memudahkan orang luar untuk campur tangan. Okey. Menghapuskan tokoh tempatan. Okey. Antara tokoh tempatan adalah seperti Syarif Masahu. Yang ni kita akan belajar bab 7 kot. Tokoh-tokoh yang menentang. Okey. So, yang keenam memperkukuhkan pertahanan Sarawak. Pertahanan iaitu seperti membina kubu pertahanan yang lengkap. Okey. Yang lengkap dengan meriam. Maksudnya dia banyak senjata lah seperti di kubu Sungai Sekerang. Okey, menubuhkan pasukan Ranger Sarawak. Okey. Pasukan Ranger Sarawak. Okey, untuk mengawasi. Sebenarnya bukanlah mengawasi keamanan. Sebenarnya tak nak masyarakat menentang kan. Kalau masyarakat menentang, kacaulah kedudukan James Brooke kan. Itu je sebenarnya. Dan akhir sekali adalah ada sokongan kewangan. Ni daripada pemodal pemodal. Yang bagi duit lah. Okay. So, bawah dia, pusat 7. Bagaimanakah James Brooke mengukuhkan kuasa dia dekat Sarawak. Okay.
Tengok sini, 4 markah, 4 fakta lah ataupun 2 fakta, 2 huraian pun boleh. Okay, so ambil lah intro. James Brooke mengukuhkan kuasa di Sarawak. Okay. Dengan ambil lah ni. Okay. Ambil lah 2 fakta, 2 huraian. Okay. Ambil lah 2 fakta, 2 huraian. Ataupun pilihlah 4 fakta sini 4 fakta. Mana-mana lah. Tak semestinya yang depan. Mana-mana ni ambil 4 fakta. Okay, sebab 4 markah Okay. Gunakan penanda wacana dengan betul James Brooke mengukuhkan kuasanya di Sarawak dengan dengan ataupun kerana mempunyai kekuatan tentera seperti mendapat bantuan daripada tentera laut British. Okay. Selain itu, James Brooke juga berjaya menentang kebangkitan orang tempatan. Okay. Kerana dengan menggunakan lanun sebagai alasan untuk mendapatkan bantuan daripada British. Itu 2 fakta, 2 huraian lah. Okay. So, bolehlah cuba untuk tulis esei ni. Okay. Yang kita nak masuk yang ini. Okay. Nampak tak ini? Ini adalah pemerintah Sarawak Iaitu yang pemerintah pertama adalah James Brooke. Pemerintah kedua adalah Charles Brooke. Pemerintah ketiga adalah Charles Van Der Brooke. Okay. Untuk zaman perluasan kuasa Sarawak, kita akan tengok yang 2 ni okay, yang ini sebenarnya dia memerintah aja. Kawasan dah luas memerintah saja Kawasan dah ada, dia tak ada tambahan. Yang meluaskan kuasa adalah semasa James Brooke dan juga Charles Brooke So macam ni. Macam mana Sarawak sikit. Macam mana Sarawak yang kecil ni menjadi Sarawak yang sebesar ini. Ada beza kan? Okay. Ni yang kita nak tengok yang 2 ni. Yang 2 ni. Zaman Charles Brooke dan zaman James Brooke dan Charles Brooke saja Okay. So, kita tengok kat sini. Okay. So, awak punya kawasan sebenarnya banyaklah awak kena color. Okay. Color. Tapi kita simplekan je. Kita ambil kawasan-kawasan yang penting. Okay. Pertama, ada 7 kawasan kat sini Lepas tu 7 markah. Ada 7 kawasan kat sini yang kita nak bahagikan. Okay. Yang pertama adalah kawasan sini. Kawasan sini. Okay. Yang kedua, ni senanglah. Ada kat sini kan. Sikit. Yang kedua adalah kawasan ni, kawasan 1 Okay. Yang kedua adalah kawasan Batang Lupa. Okay. Batang Lupa. Okay. Yang ketiga adalah di kawasan sini Masuklah sini semua. Okay. Inilah kawasan Mukah semua tu. Okay. Kawasan ambil kat sini Oya, Mukah, Tatau, Bintulu Okay. Tulislah Oya, Mukah. Okay. Tatau, Bintulu. Sini. Semua kat sini Okey, yang ke 1, 2, 3. Yang kedua. Okey, yang ni yang ketiga. Okey. Yang ni yang keempat. Okey, Sungai Baram ni Sini. Sini. Kemudian kawasan Limbang. Dia ambil kawasan terusan dulu. Betul tak? Okey. Nak confirmkan kan? Dia ambil kawasan terusan dulu. Okey. Yang ini yang ke-6. Okey. Lepas tu kawasan Limbang. Yang ke-7. Buat apalah saya ni. Mesti 7 kawasan
5, 6. Dan lawas akhir sekali adalah yang ke-7. Okey. Ikut sini Ikut sini Sebab betul sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 7. Okey, 7. Okey. So, untuk kawasan 1 sampai kawasan 3, keluarga Brooke yang berjaya meluaskan kuasa dia adalah James Brooke. Okey. Ini yang mula-mula dia dapatkan Sarawak tu. Lepas tu diluaskan kawasan dia. Kemudian disambung oleh Charles Brooke. Okey. Kita tengok kawasan 1 dulu kawasan 1. Okey. Okey. Kawasan 1 ni sebenarnya, kalau tengok kawasan Tanjung Ratu ni sebenarnya British adalah menggunakan kawasan kaedah menggunakan tentera lah. Menggunakan tentera. So kawasan 1 dan kawasan 2 menggunakan kaedah tentera. Okey, ni 2 Maksudnya yang orang Sarawak bangun menentang tu, contohnya dekat sini sepadan ni dia menentang. Jadi James Brooke akan halang dia melalui tentera lah. So bila dia berjaya kalahkan masyarakat dekat Batang Lupa, maka dia ambil kawasan tu. So dia dapat 2 kawasan dah. Kawasan 1 dapat 2 kawasan. Kawasan 1 kawasan 1 dan kawasan 2. Semua masa ni dia menggunakan kaedah tentera Okey. Masa dia mendapat kawasan Mukah pula, sebenarnya semua guna kaedah tentera Cuma bergantung kepada niat niat British je masa tu James Brooke. Contohnya pada masa dekat Sungai Baram ni kan, betul dia menggunakan dia membayar dekat Sultan bagi tanah dia dekat sini. Tetapi bukanlah Sultan bagi percuma kerana James Brooke tolong dia menghalalkan masyarakat tempatan. Sebab tu kat kawasan yang ketiga ini James Brooke dapat daripada Sultan Brunei, so dia membayar ufti. Cerita penuh dia awak boleh tengok dekat muka surat 119 Yang ini saya ringkaskan je macam mana dia dapat kawasan. Maksudnya dia dah ambil sikit sampai jadi Sarawak sekarang Cuba tengok kawasan yang keempat. Kawasan yang keempat ini adalah kawasan Charles Brooke dapat dia sama juga, dia dapat melalui Sultan Brunei, so dia membayar ufti. Kawasan yang keempat ni pilih color kan. Sebab kawasan Sungai Baram ni So untuk kawasan 1, 2, 3 didapat oleh James Brooke. So kawasan 4 mulalah Charles Pioneer Brooke. So sama juga dengan Terusan, cuma dekat Sungai Terusan ni Charles Brooke dapat daripada Temenggung. Beza dengan sebelum ni, dia dapat daripada Temenggung. So tengok kawasan dia dapat adalah Sungai Terusan kat sebelah sini dia bukan sebelah, dia jauh sikit. Sungai Terusan dekat sini. Kawasan ni dimiliki oleh kawasan Temenggung. Jadi Temenggung serahkan kepada James Brooke, dan dalam masa yang sama Charles Brooke membayar ufti kepada Temenggung. Kemudian kawasan Limbang, samalah. Dia membayar ufti. Membayar ufti kepada Sultan. Nak juga kan. Kawasan Limbang. Kawasan Limbang sini lah. Dan juga akhir sekali adalah kawasan Terusan. Kawasan Terusan sini sikit. So punya Sarawak akan jadi macam ni lah.
So nampak dia ambil sikit sampai dia dah kuasai 7 kawasan dan akhirnya Brunei daripada besar menjadi kecil dan kecil. Maksud saya bila dia dapat kawasan 2, kawasan 3 dan 4 sampai 7 ni masih lagi memiliki Sultan Brunei. Tapi bila dah ambil kawasan 3, masuk kawasan Sultan Brunei makin lama makin kecil sampailah macam sekarang ni. Okey, macam sekarang ni dah dipanggil Sarawak. Okey. Okay. Itulah kisahnya. Okay. So berakhirlah macam mana British ataupun keluarga Brooke menguasai Sarawak. Okay.